Sekarang ini daripada Sarawak, kita kembali ke studio. Sekarang ini kita nak bawa anda ke Met Malaysia pula untuk tinjau ramalan cuaca. Tapi itu selepas ini, kerana sebelum itu kita nak bercakap dulu berkenaan dengan generasi muda pewaris kegemilangan batik. Okey, ini apa jenis batik kita nak bercakap ini? Bukan batik yang sering kali kita jumpa di pasar malam, di market-market yang berada di Malaysia ini. Jadi kita nak bersama dengan Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK, pengerusi Minggu Festa Batik Malaysia 2017, iaitu Profesor Madya Ahmad Tarmizi Azizan. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, Prof. Sekarang ni kita nak bercakap dengan berkenaan Pesta Batik ini. Jadi mukadimahnya, Prof, boleh ceritakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan pesta ini. Apa yang akan berada di sana, apa yang menarik di sana dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini merupakan program kali kedua yang dianjurkan oleh Universiti Malaysia Kelantan. Sejak tahun 2016, kita menjalankan pelbagai aktiviti, antaranya termasuklah memperkenalkan inovasi-inovasi dalam industri batik itu sendiri. Sejak pada tahun 2016 dan juga melalui meningkatkan industri batik di Kelantan dan juga Malaysia secara keseluruhannya. Antara program yang kita anjur untuk pada tahun ini adalah termasuklah seminar akademik, demonstrasi batik dan juga konservasi batik. Di samping itu kita juga memperkenalkan pameran, mengadakan pameran industri batik sepanjang program ini dilangsungkan. Program ini dilangsungkan bermula daripada 29 Oktober sehingga 2 November 2017. Jadi kalau kita lihat program ini merupakan anjuran daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK. Sepanjang pelancaran program ini, apa sebenarnya tujuan utama yang ingin disampaikan oleh fakulti sendiri? Adakah ini sebenarnya untuk memperkenalkan batik saja ataupun sebenarnya ada agenda lain seperti untuk memperkenalkan fakulti Prof sendiri? Ya, dalam konteks yang lebih luas sebenarnya kita berhasrat untuk menjadi peneraju dalam memperkenalkan idea-idea baru, inovasi dalam industri batik. Dan dalam konteks Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, memang kita menawarkan program pengajian dalam bidang batik, secara khususnya di bawah program Sarjana Muda Teknologi Kreatif dan Warisan selama 4 tahun. Jadi dalam konteks sekarang kita berharap agar graduan-graduan ini dapat melahirkan idea yang baru dalam industri batik, khususnya mengangkat terus martabat batik ke tahap yang lebih baik berbanding dengan keadaan sekarang. Betul. Itu adalah satu inisiatif yang kita kata perlu diberikan sokongan, kerana kalau kita lihat sekarang ni, Prof, generasi muda sudah kurang minatnya terhadap seni batik ini. Tapi kita nak kongsi dengan penonton Selamat Pagi Malaysia, batik yang akan dipamerkan nanti ini bukan batik biasa-biasa. Jadi kita bersama dengan Hani untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Hani, teruskan. Okey, apa yang saya tengok dan lihat di mata saya, depan mata saya ni sebenarnya teknik tie and dye yang kalau sebelum ni dah biasa kita pakai sebenarnya, tetapi cara nak buat tu sebenar-benarnya bak kata tetamu kita ni senang, tapi nak tunggu kering tu yang ambil masa lama. Nak tahu lebih lanjut, kita terus bersama-sama dengan Cik Nawar Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK, dan ini pelajar tahun 3 iaitu Syazwani Badrusyam. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, sekarang sambil-sambil kita nak berbual ni, Cik boleh kita kongsikan macam mana cara nak buat. Yang paling penting kain t-shirt warna putih. Yang paling penting ialah t-shirt warna putih, iaitu 100% cotton lah. Dan juga dia sebelum buat kita perlu basah dia ataupun lembapkan dia dulu. Lembapkan dulu. Lembapkan dulu, sama ada kita lembap menggunakan mesin ataupun kita just basah dan kita peras sehingga kering lah. Supaya warna nanti bila kita letakkan warna, dia akan mix. Okey, dia tie and dye, maknanya dia kena ikat macam ni, tunjuk dulu macam ni. Dan cara ikatan tu sebenarnya macam sembrono ke ataupun mengikut desain-desain kita nak buat? Terpulang, tetapi kalau kita nak desain dia nampak cantik, macam yang kita buat contohlah macam ni, kita lukis dulu desain yang bentuk yang macam mana yang kita nak.
Kemudian barulah kita ikat satu persatu. Yang ni take time lah. Kena orang rajin sikit dan kreatif. Dia akan buat dengan ikatan dengan yang cantik lah. Ini ada sesuatu kat dalam ni. Kita bubuh mutiara tiruan lah. Okey. Baik, yang tu cara ikatan maksudnya ikut design kita nak buat. Ya. Tapi yang ini ini dia just ikat saja. Ikat saja. Yang paling simpelnya ialah bagi yang baru nak mula belajar, kita just kedutkan. Okey, tengok ni. Yang pentingnya kena kedutkan sebab uniknya tie and dye ni ialah kita nak dapatkan line yang warna hitam. Contohnya seperti ni. Kita nak dapat line yang macam ni. Oh, jadi inilah dia kedut bila kita ikat tu, kita buat macam ni. Inilah dia. Ya, yang ini yang contoh yang kita guna pearl tadilah. Tapi saya suka betul yang sebelah tu. Ya, yang ini. Dia sebab ni lipatan macam ni pula, menyengit maksudnya tu. Yang ni sebab kalau lipatan yang macam ni, okey, kita gunakan teknik kita lipatkan t-shirt yang macam ni. Kemudian kita lipat dua. Okey, kemudian kita ambil pensel, kita just lukis. Kemudian bila kita lukis pensel, pastikan bila kita lipat tu, garisan pensel tu mesti lurus. Walaupun dia berbentuk curve. Okey. Kita lipat seperti biasa juga. Tetapi kita kena make sure bila kita lukis tu pensel dia tu mesti lurus lah. Kemudian barulah kita ikat. Dia sebenarnya kalau kita tekun belajar, dia sekejap je sebenarnya kan? Nak belajar. Okey, tapi teknik yang macam mana nak mewarna tu yang kita kena belajar. Sebab ini menggunakan warna ini warna yang batik biasa. Warna batik biasa. Kita boleh guna juga Dylon. Tetapi Dylon kita tidak akan dapat line yang line hitam. Oh, di maknanya blend saja maknanya. Sebab yang uniknya tie and dye ni bila kita guna warna batik, sebab kita kena ingat warna batik ni ialah warna batik pelangi. Kita guna teknik tie and dye ni. Okey. Dan kita akan dapat warna hitam ni ialah semasa dia antara kering dengan basah. Okey. Ni macam ni sambil-sambil tu boleh tengok cara buat. Mana Syazwan ni akan tunjuk caranya. Macam Syazwan ni dah tahun 3. Maknanya kalau ikutkan masa sambil-sambil buat tu boleh ceritalah pengalaman tu, belajar buat pertama kali tu. Kira nak sampai ke pakar tu berapa lama ambil masa? Makan masa. Macam saya bila dah masuk kos tahun 2 tu baru belajarlah teknik-teknik batik ni. Okey, tahun 2 baru belajar teknik batik. Kira ni boleh kategori dah boleh berniaga ke apa ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Sebab tengok dia curah-curahkan macam tu saja, tetapi dari segi kreativiti tu, dari segi pemilihan warna macam tu Cik Nawal itu mengikut kreativiti kita sendirilah dari segi pemilihan warna. Yang ni dah separuh siap, ini ambil masa 4 hari. 4 hari dijemur di tengah panas. Di tengah panas matahari supaya kita akan dapat line yang hitam ni lah yang saya sebutkan tadi. Okey. Ada teknik tak Cik Nawal kalau kiranya cuaca tak begitu mengizinkan, tunggu 4 hari matahari tak keluar pun kan? Jadi boleh tak masuk dalam oven ke? Masuk oven tak boleh lah, terbakar kain. Macam mana caranya untuk bagi dia kering? Masih lagi kita boleh jemur di tempat yang biasa, tetapi untuk mendapatkan efek secantik dengan cuaca yang panas untuk dia kering, dia lebih baik. Tak cantik lah sebab ini dalam cuaca yang kering. Saya tunjuk contoh bila sebut. Okey, ni dah disimpan 4 hari. Okey, di bawah tengah panas, dan ini ialah hasilnya. Kita pun tak tahulah sebab yang ni yang ada staf belajar buat. Kita tak tahu hasil dia buat pattern, jadi kita tunjuklah. Okey. Dia bila buat ni dia macam try and error juga Cik Nawal. Maknanya kita buat kita tak dapat nak bayangkan apa rupa yang bakal keluar. Cantik juga sebenarnya. Kalau yang profesional, kalau orang yang profesional dia memang dia buat tie and dye ni, dia boleh dapatkan design yang samalah. Design yang berulang-ulang. Wow. Tetapi bagi yang amatur yang biasa yang macam Syazwani ni, dia akan buat teknik yang sama, tetapi hasil dia bila dibuka nanti dia akan dapat hasil yang lain lah. Okey, baik, itu dia. Tangan masing-masing lain-lain. Kalau Hadi Hamid pegang tak tahu jadi apalah, tapi nak cuba juga nanti sambil-sambil tu. Okey. Dan bagaimana tie and dye ni sebenarnya boleh memberi, sebab kreativiti kan lain-lain kan Cik Nawal. Jadi untuk tie and dye sendiri, apa yang boleh mencetus pelajar-pelajar tu dengan penghasilan tie and dye? Satu, kita nak di peringkat awal ni kita nak mendidik pelajar dan juga kita nak mendidik kanak-kanak seusia awal 3 tahun untuk mencintai batik.
supaya mereka tahu kreativiti. Bila kita buat program-program yang macam ni, kita pergi ke tadika ataupun taman bimbingan kanak-kanak, mereka memang excited dan berminat. Dan di kawasan Kejineranan yang tempat saya tinggal pun, boleh kata setiap petang kanak-kanak akan datang dan juga mereka akan minta untuk nak membuat dari masa ke semasa lah. Okey, dia menggunakan pendekatan mudah, tie and dye, sebab kalau nak guna cara yang lebih profesional dari segi pencantingan batik tu, dia akan susah untuk mendekati masyarakat. Jadi bagi Cik Nawal, ini satu teknik dan cara untuk mendekatkan batik ni kepada masyarakat. Sebab tie and dye ni merupakan satu teknik batik juga, sebab kita menggunakan getah sebagai resist untuk menahan warna untuk mendapatkan corak. Daripada kita menggunakan canting ataupun kita menggunakan blok batik. Baik, dan ini semua boleh dilihat depan mata untuk Minggu Fiesta Batik Malaysia 2017, mana Cik Nawal dan pelajar-pelajar juga akan berada di lokasi untuk anda cuba. Boleh cuba boleh cuba, boleh buat sendiri. Lepas ni Hani Hamid nak cuba, dan sekarang ni mungkin nak kembali pada Syuhaida untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi bagaimana agaknya penglibatan masyarakat untuk turut serta sekali dalam program ini nanti. Betul tu. Saya sepatutnya tanya soalan tu, tapi Hani dah tanya, jadi kita minta Prof jawab soalan tu. Prof, bagaimana untuk orang ramai sebenarnya sama-sama memeriahkan Fiesta Batik ini nanti? Okey, memang program ini kita buka kepada publik bermula daripada 29. Namun bagi program yang ditunjuk tadi, program itu telah awal dilaksanakan dan ramai publik terlibat, bermula daripada peringkat prasekolah lagi telah melibatkan diri, dan banyak sesi-sesi telah kita jalankan sebelum bermulanya program yang sebenar, iaitu pada 29 hari bulan. Sebenarnya UMK ni dulu saya ada saudara yang belajar kat situ, tapi dia dah tak ada lah. Bukan tak ada kat dunia, dia tak ada di UMK lagi, Prof. Cumanya tak berkesempatan lah untuk saya bersama dengan dia pergi ke Fiesta ni. Tapi orang ramai yang ingin ke sana daripada sudut logistiknya, Prof. Parking adakah disediakan, tanah zawam? Kerana mungkin ada yang berkeluarga, yang anak kecil yang ingin melihat dengan lebih dekat bagaimana teknik batik yang terkini ini dilakukan di sana. Ya, dari segi facilities tidak ada masalah di kampus kita, cukup, dan baru-baru ni pun kita melaksanakan convocation pertama di dalam kampus. Dan alhamdulillah segala fasilitis yang kita sediakan cukup lengkap, termasuk juga parking, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Kita jemput ramai-ramai datang meraihkan program kita, insya-Allah. Okey, mungkin Prof sebenarnya boleh kongsikan juga apa agaknya antara pengisian program ini. Mungkin ada artis jemputan, ada persembahan daripada pelajar UMK sendiri. Ya, kita ada pada 29 hari bulan semasa perasmian, kita ada buat pertunjukan fashion show. Cuma peragaan itu lebih kepada produk-produk yang dihasilkan oleh pelajar sendiri, berdasarkan program pengajian, berdasarkan kursus yang telah mereka ikuti sepanjang mereka berada di UMK. Dan kita juga menawarkan, mempamerkan pakaian dan juga hasil inovasi dalam batik, yang mana kita melahirkan dan mempamerkan produk kasut. Kasut yang dihasilkan oleh pelajar daripada scratch sehinggalah dihasilkan kasut tersebut, dan direka bentuk dalam konteks batik. Dan juga dari segi lukisan-lukisan batik yang kita pamerkan. Termasuk juga kita mengadakan pertandingan Wow Sobek dipanggil di Kelantan itu. Yang fokusnya kepada hiasan batik itu sendiri. Antara pengisian yang menarik saya kira kepada terutamanya mungkin pasangan di luar sana yang ingin melangsungkan perkahwinan mereka boleh datang ke Fiesta ini, melihat kasut itu, manalah tahu berminat untuk buat hantarannya, Prof. Ya, insya-Allah. Okey, Prof, pada pendapat Prof sendiri, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ni lebih cenderung kepada dunia digital. Kebanyakan mereka tidak berminat untuk menyalurkan idea kreatif dan juga inovatif mereka terhadap seni-seni yang sememangnya sudah ditelan zaman seperti batik ni. Pada pendapat Prof sendiri, bagaimana sebenarnya untuk kita menggalakkan anak-anak muda untuk lebih terlibat dalam bidang-bidang seperti ini, Prof?
Ya, melalui program seperti yang kita anjurkan ini, Minggu Fiesta Batik, kita dapat memberi pendedahan kepada para generasi muda. Sebab itu kita menggunakan tema yang seperti yang dinyatakan tadi. Kita nak memastikan generasi kita tidak terus ketinggalan dan melupakan kita punya warisan budaya. Jadi dalam konteks sekarang, kita ada media sosial yang sangat kuat untuk menyebarkan maklumat ini secara luas. Dan di tahap ini juga, kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, industri batiknya cukup berkembang dan dapat mapan dan terus lestari. Tetapi industri batik kita ni di Malaysia ni seakan-akan seperti tidak boleh nak move on. Betul. Jadi melalui program-program seperti ini kita dapat mengangkat kembali warisan budaya kita, batik, dan akhirnya dapat memastikan generasi ini terus melibatkan diri dan menghargai warisan kita. Betul. Apa yang Prof cakap itu betul sebenarnya. Kalau kita lihat di Terengganu, batik shop sendiri, batik lukis, hanya tinggal seorang je Prof di Terengganu yang masih melakukan proses-proses batik secara tradisional. Jadi kita harapkan anak-anak muda berikan sokongan terhadap program yang dilaksanakan oleh Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan UMK ini, kerana pastinya sesuatu tradisi itu jangan biar ditelan zaman, kerana anak-anak kita boleh mewarisi tradisi dari sini di suatu masa nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Prof kerana berkongsi dengan kita. Kita ada sedikit cenderahati. Ada bawa cenderahati lagi tu. Okey, baik, terima kasih. Dibuka, dia punya boleh buka, okey. Diminta untuk buka pula. Kita tengok apa cenderahati yang kita dapat ini. Okey. Ini salah satu hasil daripada pelajarnya lah. Daripada program ini. Okey. Ini dia. Saya rasa sangat bertuah hari ini. Besaran Hisab Pagi Malaysia, saya dapat cenderahati daripada pihak UMK sendiri. Saya amat berbesar hati. Terima kasih lagi sekali Prof. Semoga berjaya dengan program yang bakal dilaksanakan pada 29 bulan nanti. Saya. Okey.